Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, semua ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau, para alim ulama, ustaz-ustaz, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi melangkah ke dalam dua tahun, ya, tahun baru Islam 1433 Hijriah. Dan kita baru saja masuk pada tahun Masihi 2012, ya. Dan sambutan yang penuh gilang gemilang, ya. Kita perhatikan di ibu negara, juga di Shah Alam, cuma keadaan sambutan yang agak berbeza lah, ya, kedua-duanya. Bila orang bertanya apa hukumnya ni sambut tahun Masihi ni, ya, jadi menjadi ikhtilaf orang ulama. Ada yang mengatakan harus, ya. Dia serupa juga dengan menyambut perayaan-perayaan hari-hari raya keagamaan mereka. Kerana Masihi, tahun Masihi ini mereka tujukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya kalau kita lihat sejarah Masihi ini, sambutan mereka ini sebenarnya adalah menjurus kepada kekufuran, ya. Bukan istilah dia menyambut Isa itu kerana dia mengikut Isa, tetapi melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa pula dibuat juga di Shah Alam tu? Kerajaan negeri buat, ya, pada malam Minggu ni, tak silap saya itu, di bawah Esko Pendidikan Dr. Halimah. Dr. Halimah buat satu yang agak berbeza dengan di tempat-tempat lain, di mana sebenarnya tujuan dilakukan itu, dibuat majlis itu adalah untuk menyaingi sambutan-sambutan yang caranya batil, yang tidak bertepatan dengan Islam, seperti melakukan pembaziran, agak-agak berapa juta, berapa ribu duit digunakan untuk membakar mercun tu. Dan kita pun tengok sendiri bagaimana seorang ulama yang tersohor kala ini, iaitu Ustaz Azhar Idrus, dia juga petik gitar. Ya. Dan tuan dah tengok belum? Pergi tengok layar YouTube, tengok. Ya, dia petik gitar bukan nak seronok-seronok begitu, tetapi ada matlamat dia untuk menarik anak-anak muda ini supaya mereka bersama dengan Islam itu, yang sebenarnya bukanlah Islam itu sifatnya mengongkong. Islam itu bukan sifatnya begitu jumud. Tidak, tetapi dalam beberapa hal, dalam beberapa perkara yang dibolehkan, yang diharuskan untuk apa? Mencapai matlamat yang lebih besar tadi. Sebab itu kita lihat beribu orang datang, dan mungkin di antara tuan-tuan ada setengahnya ada yang ambil bahagian dalam majlis-majlis ataupun sambutan tersebut. Cuma kalau dalam perayaan ni macam mana? Bila kita sebut perayaan hari Natal, Gongzi Raya, dia kongsi raya kan. Sebab Gongzi Facai itu sama tarikh pula dengan 1 Syawal. Jadi Islam memandang bahawa, dan sebenarnya pun telah difatwakan bahawa tak boleh, ya, tak boleh disamakan. Islam lakum dinukum waliyadin. Rasulullah ataupun Allah Ta'ala dah isytihar dah, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kau nak buat raya, kau punya pasal. Kau nak buat besar-besar, terpulang pada engkau. Tapi bagi aku ada agama aku sendiri.
Aku boleh rayakan, kau pun juga boleh rayakan. Ya. Jadi siapakah? Jadi ulama berikhtilaf, siapakah mereka yang boleh duduk bersama dalam hari perayaan mereka? Seperti fatwa Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan harus, iaitu kepada pemimpin-pemimpin besar sahaja, iaitu orang-orang yang ada kemaslahatan. Kalau muka-muka kita ni tak payahlah menebing-nebing buat malu, tak payah tuan-tuan. Dia pemimpin-pemimpin besar sahaja. Okey, menteri besar dipanggil, menteri besar orang Islam dipanggil kepada sambutan hari raya ataupun hari Christmas. Dia kena datanglah. Tetapi kita ni tak payahlah terhegeh-hegeh untuk menyambut sama, kerana asal hukumnya adalah haram tadi. Baik tuan-tuan, sedikitlah berkenaan dengan sambutan-sambutan perayaan tu, kerana ramai di antara kita yang terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Baik, kita masuk pada juzuk yang kedua dalam suratul Baqarah ini. Ayat yang mula-mula sekali dalam juzuk yang kedua, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat 142 hingga 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Berkatalah orang-orang yang bodoh di kalangan manusia, apa hal ni? Apa sal mereka berpaling kiblat, berpaling arah daripada menghadap Baitul Maqdis, pergi pula menghadap Masjidil Haram, menghadap Makkah, menghadap Kaabah. Katakanlah bahawasanya milik Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala itu timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan seterusnya. Panjang ayat ni tuan-tuan boleh semak nanti balik sehinggalah ayat yang ke 145. Jadi saya bacakan sedikit sahaja, nanti makan masa panjang. Ya tuan-tuan, bila kita tengok satu-satu perkataan, kita kupas perkataan sayaqulu sufaha. Kita ambil perkataan sufaha. Sufaha ini biasa kita dengar dalam awal-awal surah Baqarah pun Allah Ta'ala sebut sufaha, as-safih, iaitu dalam kamus-kamus tuan-tuan boleh rujuk perkataan safih ini apa makna dia, maksud dia apa. Bukan sahaja bodoh. Bodoh itu natijah daripada satu sifat lain sebenarnya. Kenapa orang ini, sebahagian manusia itu Allah Ta'ala kata dia jadi bodoh? Kenapa? Sebab itu ulama-ulama mentafsirkan, memperbahaskan perkataan sufaha ini, kenapa boleh jadi bodoh? Dan bodoh itu boleh mencapai kepada sifat-sifat yang lebih buruk sebenarnya. Kerana tindakan bodoh tadi, dia akan menjelmakan sifat-sifat yang lain. Sama ada boleh berlaku syirik, boleh berlaku fasik dia, boleh berlaku zalim dia. Kalau bodoh, tindakan bodoh itu melibatkan perkara-perkara akidah, maka boleh melibatkan ataupun boleh membawa tindakan bodoh seseorang itu boleh membawa kepada apa? Rosaknya, batalnya iman seseorang. Kalau rosak bodohnya tadi berkaitan dengan hukum fiqh, bab sembahyang, puasa dan sebagainya, mungkin membawa kepada apa? Tidak sah dia punya solat dia. Jadi ayat ini umum, cuma dikhususkan, dibagi contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu hukum di sini, satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Berkenaan dengan arah penghadapan kita ketika kita solat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menghadapkan apa? Arah penghadapan kiblatnya itu ke mana? Baitul Maqdis, serupa dengan arah sembahyang orang-orang Yahudi. Maka apabila Rasulullah pindah daripada Makkah ke Madinah, maka tetap masih lagi menghadap ke Madinah.
maka Rasulullah SAW berasa berasa tak seronok. Kerana orang-orang Yahudi datang, mereka kata, Muhammad, tengok Muhammad, walaupun Muhammad ni dia tak setuju dengan agama kami, agama Yahudi ni, tetapi dia tetap menghadapkan arah ketika sembahyang ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kalaulah tidak kerana agama kami, nescaya Muhammad tak ada arah untuk sembahyang. Orang Yahudi cakap begitu, tuan-tuan. Maka syahdulah Rasulullah, dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala turun perintah untuk menghadap ke mana? Menghadap ke rumah Allah Taala, rumah nenek kakek dia. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana Kaabah itu benaannya dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi ayat ini berkaitan juga dengan ayat yang sebelumnya. Setelah Nabi Ibrahim bina Kaabah tadi, sampailah ke zaman Nabi Muhammad. Tetapi tuan-tuan, peraturannya, syariatnya belum lagi turun untuk apa? Menghadap ke mana? Ke Makkah ataupun menghadap ke Baitullah Kaabah tadi. Likulli ummatin ja'alna, setiap umat daripada kamu kami jadikan dia syariat, undang-undang yang mungkin berbeza, tak sama dengan satu umat Nabi dahulu dengan umat Nabi sekarang ini, tuan-tuan. Maka Rasulullah SAW dia terus menghadap ke Baitul Maqdis selama berapa bulan? Lebih kurang 16 bulan lamanya, setahun lebih dia menghadap Baitul Maqdis. Sebelum ayat ini, tuan-tuan, sebenarnya telah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Taala menyebutkan dalam ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sesungguhnya kami telah lihat engkau wahai Muhammad. Nara, Allah Taala nampak. Perkataan nara ni boleh bermakna juga na'lam. Bagaimana kalau kita baca dalam suratul Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Taala menggunakan perkataan tara. Tara juga bermakna ta'lam. Tidakkah kamu melihat, ataupun bermakna tidakkah kamu mengetahui. Begini juga bila Allah Taala firmankan, sesungguhnya telah kami lihat. Lihat macam mana? Ulama kata maknanya juga qad tara, iaitu qad nara ataupun qad na'lam. Sesungguhnya telah kami mengetahui bahawa kau memalingkan, mendongak-dongak ke langit. Perkataan taqalluba ni bermakna sering apa? Sering Rasulullah ini pandang ke langit. Pandang ke langit bukan kata Allah Ta'ala itu ke langit. Bukanlah Allah Ta'ala itu di langit, tuan-tuan. Ini juga jadi masalah ni, perbahasan, perdebatan di antara ulama-ulama tauhid. Sampai ke peringkat kalau kita lihat Persatuan Ulama Selangor, salah seorang daripadanya yang saya tak setuju dengan kenyataannya. Ini ustaz ni apa? Ulama ustaz tak suka. Tidak. Kita manusia kan. Kita manusia ni ada salah silap. Apa yang dia katakan, tuan-tuan? Dia kata ada cara baru, fahaman baru yang menolak sifat 20, dia kata. Kita orang dulu, tuan-tuan, belajar apa? Sifat 20 kan, sampai hafal. Sifat 20 itu salah satu kaedah, salah satu cara untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dia kata satu bid'ah. Ni salah seorang daripada Persatuan Ulama Selangor ni. Dia mengatakan bahawa orang yang menolak sifat 20 ni tak betul dan melakukan bid'ah kerana belajar melalui konsep 3 cara yang saya sebut dahulu, iaitu apa? Rububiyah, uluhiyah dan asma'us sifat tadi. Dia kata itu bid'ah, dia kata. Arti kalau orang itu menolak sifat 20 tak betul, dia kata. Bid'ah. Jadi kita nak tegaskan kepada mereka supaya lebih telitilah apabila mereka membuat satu perkara fatwa dan sebagainya. Begitu juga mereka mengharamkan. Saya panggil seorang penceramah daripada Persatuan Ulama negeri Selangor lah.
Saya lupa nama Ustaz sangat Zamri. Mungkin tuan pernah jumpa dia. Al-Quran harfiah tu, tahu? Kan ada terjemahan satu-satu tu. Fi, dalam, apa, satu-satu. Dia kata kaedah itu telah telah diputuskan tak boleh oleh fatwa, kata dia. Persatuan Ulama Malaysia. Jadi saya tanya dalam ceramah dia di masjid saya, apa relevannya? Saya kata saya pun mengajar tu. Dia kata bimbang, dia kata orang mentafsirkan ayat tu mengikut harfiahnya sahaja. Saya kata orang belajar umur dah tua-tua ni tuan-tuan, mampu ke hafal tasrif tu? Banyak-banyak tak mampu. Nak dekatkan, nak jadikan mereka ni betul-betul menghafal, kalau kita belajar nahwu, syarak, grammar Arab ni cukup banyak kan? Dengan dia punya asal-asal dia, asas dia, matan benak dia tu, dengan sulasi, mujarad, mazid dia tu, rubai, nak apa, orang tua tak mampu dah. Dia nak belajar sekadar dia dapat memahami Al-Quran, alhamdulillah. Maka kita adalah satu cara, kaedah untuk memahami Al-Quran itu secara yang mudah, dengan menterjemahkan satu-satu. Dia bimbang, Persatuan Ulama Selangor bimbang, dia kata apa? Dia bimbang bahawa orang akan salah tafsir, salah bagi makna. Orang yang ajar tu, saya kata Ustaz, mestilah orang yang faham bahasa Arab, orang yang alim bahasa Arab, baru dia boleh bawa matan harfiah tu dia ajar kat orang. Belajar apa pun semua kena ada guru, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh mengaji di rumah seorang-seorang dengan kaset? Tak boleh. Tuan-tuan mesti berhadapan dengan guru, mesti tasmi'. Sama ada guru baca, tuan-tuan dengar, ataupun tuan-tuan baca, guru dengar, baru sah. Salah satu daripada cara kaedah dia begitu. Begitu juga dengan ilmu yang lain. Dia tak boleh dengar begitu aja. Bila orang belajar harfiah ini tuan-tuan, dia mesti menghadap pada guru yang tahu, yang alim tentang bahasa Arab. Dia ambil contoh apa? Dia kata, dia ambil contoh doroba. Perkataan doroba itu asalnya pukul. Dan sedangkan daripada makna tafsir Quran itu, doroba di situ bermakna apa? Dalam suratul Baqarah ayat awal tu apa? Saya lupa. Mengatakan perumpamaan. Dia kata takut orang bagi makna pukul. Allah buat satu pukulan. Kita boleh terjemahkanlah, orang yang mengajar tu kena bagi tahu Allah Ta'ala buat satu perumpamaan. Macam kita sebut juga, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim. Allah Ta'ala pergi oleh Allah Ta'ala akan cahayanya. Jadi orang tak faham, dia bimbang begitu. Jadi orang yang mengajar kena terangkan maksudnya apa. Allah Ta'ala hilangkan, pergi itu bermaksud apa? Allah Ta'ala hilangkan, lenyapkan cahaya pada orang-orang munafik tadi. Maksudnya jangan kita mengongkong orang ini dengan cara-cara yang kadang-kadang memang tak masuk akal kalau dia nak kata sampai perkara itu bid'ah. Sedangkan bila belajar di Universiti Melaya pun kita belajar bab konsep rububiyah, uluhiyah, asma' sifat tu. Nak dapat degree kena belajar konsep tu tuan-tuan. Jadi Persatuan Ulama Selangor tolak, dia kata tak boleh. Macam mana ni? Tak ada satu apa? Kesamaan. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi saya pun berkatalah, berhujah bahawa sifat 20 ni, saya kata sifat 20 ni Imam Syafi'i pun tak belajar, saya kata. Kalau macam itu Imam Syafi'i tak betul lah, tak belajar sifat 20. Kerana siapa? Maturidi ni, pengasas sifat 20 ni, Abu Hasan Asy'ari ni lahir selepas Nabi Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mati dulu, baru mereka buat sifat 20 tadi. Jadi macam mana dia boleh kata siapa yang tolak sifat 20 ni sesat, kata dia? Mana boleh begitu? Bagi saya tak jadi masalah. Hatta kalau tuan-tuan tak belajar asma' sifat, rububiyah, uluhiyah, sifat 22 sekalipun masih sah iman. Kalau tuan-tuan orang yang belajar, buka Quran, dalam Quran ada sebut apa? Wallahu ra'ufum bil ibad innahu kana tawwaba. Kan jumpa sifat Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala tu tawwaba, maha penerima taubat. Jadi kita tahu itu sifat Allah Ta'ala. Sah tak? Sah. Hatta seseorang itu tak hafal Nabi pun masih sah lagi iman dia.
Ustaz saya ni hafal ni bodoh betul, tak mampu nak hafal. 25 Rasul saya tak hafal. Agak-agak boleh hafal semua ni. Satu-satu sebut dari sana sampai sana. Agak-agak boleh komplit tak 25. Mungkin boleh komplit Muhammad dulu, dia kata. Contoh. Yang kedua Adam pergi ujung. Yang satu tak tahu lah macam mana. Sah tak tuan-tuan? Bila kita bahaskan ni secara perinci, sah tuan-tuan. Bagaimana? Kalaulah orang bawa bahawa Daud itu nabi, beriman tidak kamu? Ya, beriman. Cukup. Bukanlah nak mesti dihafal. Sampaikan ada orang, dia dah tua, dia salin tu. Marabbuka. Tak kenapa salin? Takut ustaz, besok dikubur tak boleh jawab. Besok malaikat apa tanya ustaz tadi? Kita belajar memang begitulah, kita ajar. Apa yang Allah tanya, memang Allah tanya, Allah Ta'ala akan tanya, malaikat tanya, Marabbuka, siapa Tuhan kamu?